saya akan bahas bajet 2014 ini dari perspektif dasar dan isu-isu makro. Pembahasan saya mempunyai 3 bahagian. Bahagian pertama ialah memberi pandangan ekonomi secara makro dengan izin macroeconomics di dalam konteks bajet 2014. Bahagian kedua memberi fokus kepada isu pendapatan negara, iaitu isu-isu tentang cukai-cukai baru ini. Dan bahagian ketiga, saya ingin memberi pandangan saya tentang GST, tetapi bukan butir-butirnya, tetapi secara makro lagi, isu-isu subsidi dan impak kepada inflasi. Yang dipertua, saya bermula dengan bahagian pertama. Prinsip pentadbiran kewangan negara yang baik adalah kerajaan cuba mencari satu bajet yang seimbang, iaitu dengan izin, government has to find a balanced budget. Pada masa ekonomi baik, satu kerajaan yang bertanggungjawab, dan ini bukan kerajaan Barisan Nasional lah, akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan surplus ataupun sekurang-kurangnya memastikan defisit di bawah kadar 2% KDNK. Dan pada masa ekonomi buruk, kerajaan yang bertanggungjawab akan cuba dengan izin pump prime ekonomi dan mengadakan lebih projek pembangunan seperti projek-projek infrastruktur yang boleh memperkasakan ekonomi dan rakyat dengan izin pump prime the economy and empower the people. Jadi apabila kerajaan mengadakan bajet defisit yang melebihi 2% KDNK dengan tujuan pump priming, tidak ada salahnya. Masalahnya kita ni tiap-tiap kali defisit Barisan Nasional bukan untuk pump priming. Secara ringkas, saya nak katakan, untuk mengamalkan satu balance budget, kerajaan boleh mengamalkan defisit melebihi 2%, tetapi dengan tujuan pump priming saja. Yang dipertua, masalah utama yang dihadapi oleh negara kita adalah prinsip-prinsip balance budget ini tidak diguna pakai oleh kerajaan Barisan Nasional. Tapi yang lebih merunsingkan ialah bukan kerajaan Barisan Nasional tak nak guna prinsip-prinsip tersebut, tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak ada keupayaan untuk memakai prinsip-prinsip tersebut. Dengan izin, this Barisan Nasional Government has no option to try to adhere to these good principles because the fiscal situation is so dire, there is no way out of this fiscal mess. Pentadbiran fiskal yang buruk selama 16 tahun, kegagalan membesarkan dengan izin tax base, kegagalan menangani ketirisan dan korupsi, keinginan mengadakan mega projek yang tidak membawa manfaat kepada rakyat, semua kegagalan ini telah menyebabkan hutang negara melebihi 500 bilion. Tambahan pula, hutang off balance sheet kerajaan sudah melebihi 200 bilion. Projek-projek yang digaranti oleh kerajaan secara eksplisit ataupun implisit, projek seperti MRT, PKFZ, dijalankan tanpa open tender dan proses yang transparan. Sebab itu George Kent boleh dapat kontrak MRT juga, walaupun dapat nombor 5 dalam kontrak, dalam tender proses. Apalagi pemberian sovereign guarantee kepada pinjaman-pinjaman bond daripada 1MDB. Kita dah baca banyak laporan daripada Asian Wall Street Journal, Bloomberg Financial Times tentang isu ini, di mana sovereign guarantee negara telah diberi kepada 1MDB untuk dapat 3 bilion US dollar tanpa apa-apa plan untuk bagaimana menggunakan duit itu. Jadi semua perkara yang saya timbulkan tadi, kesemua perkara ini telah menyebabkan Fitch untuk memberi rating yang buruk kepada Barisan Nasional. Bukan saja kita ada fiscal crisis, sekarang pula ekspor negara telah banyak menurun. Dan mengikut ramalan ekonomi negara oleh kerajaan Barisan Nasional sendiri bagi tahun 2014, ekspor kami akan terus menurun secara dengan izin comparison on a year-on-year basis. Ini menimbulkan satu situasi di mana current account negara akan tergugat tak lama lagi. Sekiranya kita terus meningkatkan import dari luar negara untuk mega projek dan ekspor kami terus menurun, kita akan menghadapi situasi yang tersangat buruk, apa yang pakar-pakar ekonomi sebutkan sebagai twin deficit. Apakah kena mengena isu twin deficit dengan bajet kita? Ya?
Saya cubalah, bukan macam Barisan Nasional, saya akan cuba untuk stick to the point mengenai bajet ini. Sekiranya kerajaan ditadbir dengan betul dari segi kewangan, kita boleh kata roll out policy memang boleh dilakukan untuk menaikkan ekspor kita. Polisi seperti tax break, menurunkan custom duty, membuat pembayaran grant untuk R&D dan promotion boleh menolong meningkatkan ekspor kami. Walaupun import meningkat, kita kalau tingkatkan ekspor kita boleh balance. Tetapi untuk mengadakan polisi-polisi tersebut, kita memerlukan wang lebihan, wang yang sedia ada. Tetapi keadaan fiskal Barisan Nasional 16 tahun berhutang, jelas tak ada wang lebihan itu. Nak wang lebihan, kerajaan Barisan Nasional kena pinjam, tambah lagi hutang kerajaan lepas tu. Ini bermakna kerajaan daripada segi fiskal, kerajaan Barisan Nasional sekarang merupakan satu lame duck. Secara makro, adakah bajet 2014 cuba mengatasi masalah-masalah fiskal negara yang saya telah timbulkan tadi? Kita tanya soal itu senang. Memang nampak defisit turun daripada 4% bagi tahun 2012 ke 3.5% tahun ini. Tetapi nombor defisit ini adalah satu hasil manipulasi. Macam mana manipulation dia? Seperti apa yang dikatakan oleh Pendatang Tahu dan juga disokong oleh Sedang, manipulasi berlaku melalui penggunaan anggaran yang jauh lebih rendah bagi perbelanjaan kerajaan. Berapa rendahnya? Lebih kurang pada kadar 9% kekurangan perbelanjaan sebenar. Saya beri example yang senang difahami. Pada tahun 2012, kerajaan anggar nak belanja, dia estimate nak belanja 231 bilion, tapi akhirnya belanja 250 bilion. Tapi masa dia bentangkan bajet 2013 tahun lalu, dia kata pakai nombor 231 dulu, 231 bilion dulu untuk menunjukkan defisit yang rendah. Kalau nak pakai anggaran Barisan Nasional lari plus minus 2%, okey lah, itu biasa. Tapi bila you lari 8%, 9%, itu bukan satu anggaran yang tepat, itu anggaran tipu helah. Isu kedua mengenai defisit 3.5% ini, kita nak tengok bagaimanakah Barisan Nasional boleh menurunkan defisit ke 3.5%. Adakah melalui perbelanjaan yang lebih responsible, lebih baik? Tidak. Jelas sekali defisit 3.5% ini berdasarkan potongan mendadak subsidi sebanyak 7.3 bilion. Memang kita secara prinsip bersetuju bahawa subsidi perlu transition kepada fokus baru, iaitu targeted subsidi. Tapi apabila kerajaan Barisan Nasional membuat potongan subsidi yang cara mendadak, ini kita tak sokong. Ya? Apa yang penting kalau nak potong subsidi rakyat perlu tahu bahawa kerajaan juga akan reciprocate. Kerajaan kena potong kos-kos perbelanjaan mereka yang pada tahap yang sama. Kalau rakyat kena suffer subsidi 7.3 bilion cut, saya minta kerajaan Barisan Nasional potong dia punya perbelanjaan sebanyak 7.3 bilion. Macam itu kita boleh kata kerajaan Barisan Nasional boleh cuba mengatasi ketirisan korupsi yang jelas. Apa yang kita tahu bulan lalu, Auditor General punya report dah keluar, jelas sekali ketirisan dan juga korupsi masih menjadi isu yang terbesar. Jadi yang diperlukan, kesimpulan saya bahawa kalau kita lihat dari segi makro, bajet 3.5 defisit ini sebenarnya tidak mengatasi masalah utama fiskal negara. This is a complete failure dengan izin kerajaan Barisan Nasional untuk cuba mengurangkan ketirisan dan korupsi. Yang diperlukan, saya sekarang akan bincang bahagian kedua saya. Bahagian kedua saya ialah mengenai isu cukai-cukai yang baru. Pada dasarnya, setiap bajet mempunyai dua elemen: pendapatan kerajaan iaitu cukai dan perbelanjaan kerajaan.
dari segi cukai, saya mendukung potongan income tax yang dilakukan oleh kerajaan. Sebagai ahli parlimen, kerja saya bukan hanya untuk kritik kerajaan. Mana kerajaan buat betul, saya sokong. Tapi dalam konteks potongan income tax ini, sebagai dengan izin, satu set off kepada GST, ini adalah pada dasarnya satu yang fundamentally flawed, satu policy yang fundamentally flawed. Mengikut data Lembaga Hasil Dalam Negeri, pembayar cukai Malaysia adalah cuma 1.8 juta orang. Bila dipotong income tax untuk 1.8 juta orang, cuma 1.8 juta orang akan menikmati income tax itu. Tetapi GST akan menyentuh ke semua 25 juta penduduk Malaysia. Ini termasuk orang-orang yang tak bekerja, orang-orang yang tak mampu bayar income tax, termasuk bayi, anak-anak kita, warga emas. Jadi trade off potongan income tax yang dirawakan oleh Perdana Menteri Pekan pada tahap 1% ke 3%, trade off dengan GST ini sebenarnya bukan satu trade off yang benar. Saya nak petik laporan CIMB Research. Seperti yang dipertua tahu, CIMB ini ialah syarikat bank adik Perdana Menteri. Jadi tak mungkinlah dia nak tipu kita. Bank CIMB ini membuat laporan bahawa pendapatan tambahan dari GST adalah sebanyak 12 bilion. Yang dipertua, ini cukai tambahan 12 bilion, bukan jumlah cukai GST. Apakah maknanya? Maknanya bahawa selepas kita potong cukai income tax sedikit, selepas kita hapuskan SST, GST sebenarnya akan menambahkan cukai sebanyak 12 bilion. Hakikatnya yang dipertua, rakyat kena bayar 12 bilion cukai tambahan ini. Ini adalah satu beban yang ketara sekali. Apalagi beban yang Kerajaan Barisan Nasional hadiahkan kepada rakyat lagi. Kita tengok. Seperti saya kata tadi, hadiah lebihan tu potongan subsidi 7.3 bilion. Jadi pada tahun GST dilaksanakan itu GST. Ya. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Jaya dan Tan Sri Yang Dipertua. Ini soal GST ini, apabila pelaksanaan GST ada dua senarai, satu senarai 1A, satu senarai lampiran yang satu lagi. Satu senarai di mana GST di kadar sifar, satu senarai GST dikecualikan. Apabila kita lihat senarai yang kadar sifar, di mana pekedai boleh dapat kredit input GST. Jadi akibatnya barangan yang dijual tidak akan mengalami kenaikan harga. Jadi untuk rakyat biasa ini bawa faedah. Cuma saya lihat senarai tersebut ada kebanyakan adalah makanan. Tetapi antara dua makanan yang saya rasa pelik itu, yang satu oyster, yang kedua lobster. Adakah rakyat biasa itu selalu makan oyster ataupun lobster yang memerlukan kadar GST sifar? Ini pertama. Yang kedua, ada senarai di mana GST dikecualikan. Apa yang dimaksudkan dikecualikan ini adalah satu misnomer, mengelirukan. Kerana pengusaha ataupun pembekal perkhidmatan tersebut apabila beri perkhidmatan di mana di dalam golongan cukai yang GST yang dikecualikan, mereka tidak boleh ada claim kredit GST untuk input GST. Maksudnya, kos untuk input cost lebih tinggi. Jadi, akibat itu, kos itu akan ditransfer kepada pelanggan. Akhirnya, misalnya, untuk pembinaan rumah, kediaman, walaupun dikecualikan GST, tetapi kos untuk beli bahan-bahan binaan akan naik oleh kerana GST. Jadi kos untuk bermaju akan naik dan akhirnya pelanggan akan beli rumah yang lebih mahal. Untuk penjagaan perkhidmatan kesihatan misalnya hospital swasta, walaupun perkhidmatan hospital swasta tidak dikenakan GST, tetapi kos untuk urusan hospital swasta tersebut
akan mengalami kenaikan 6% akibat GST. Jadi kos ini akan transfer kepada pesakit. Jadi apabila kita lihat lampiran yang dimanakan GST sifar dan lampiran di mana mengatakan GST dikecualikan, ini memang ada perkara-perkara yang tidak munasabah. Apa pendapat Kelana Jaya? Sikit. Terima kasih Gopeng. Ya, saya jawab yang pertama tentang oyster dan juga lobster. Ini memang kita semua tahu oyster ni mahal, RM6 satu. Lobster ni lagi mahal, RM90 satu. Saya tahulah sebab saya kena bawa isteri saya untuk hari jadi dia celebrate sikit. Saya kena bayar, susah. Tapi kita tahu semua ni adalah barang-barang mewah. Jadi kita kena tanya pada Perdana Menteri ni, kenapa disifakan, ya? Tidak di exempted. Jadi memang kita lihat proses ataupun list ini perlu dikemaskini. Dan saya minta Perdana Menteri dan juga Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional duduk baik-baik, tengok baik-baik macam mana untuk tidy up this problem. Tentang penambahan tu, kita semua tahu proses untuk buat apa-apa barang pun ada kos dia. Kalau kos dia ada GST, mesti kena tambah harga. Ya, kos yang terpenting yang kita lihat ni, dan ini kerajaan perlu jawab dengan cara rasmi, adakah kos minyak, the main operating cost of any industry, the cost of fuel, adakah dia di exempted dari GST? Setahu saya tidak. Jadi walaupun benda-benda lain, kata beras tu exempted dari GST, kita nak transport beras, kita nak bubur minyak dalam traktor untuk buat sawah tu, kerja sawah, semua ni ada kos. Jadi walaupun exempted, kos barang-barang yang exempted mungkin naik. Jadi memang betul, saya sokong apa yang Gopeng kata tu, ya. Daripada poin tadi tu, saya akan join balik untuk isu cukai. Apa saya kata ni, pada tahun GST 2015 dilaksanakan, kita kena prepare bahawa rakyat bakal dibebankan cukai tambahan dan cukai beban potongan sebanyak 19.3 bilion. GST 12 bilion tambah, potongan subsidi 7.3 bilion, total 19.3 bilion. Ini semua rakyat kena beban. Yang saya tak faham ni, Barisan Nasional kata GST baik lah, fair lah semua ni. Tengok, ini data daripada kerajaan, 19.3 bilion, banyak sekali. Maknanya kalau kita kira 29 juta orang Malaysia ni, lebih kurang tiap-tiap orang kena bayar RM700 tambahan. Baik, mengenai cukai yang baru, cukai lama tapi dengan kadar baru, RPJT, memang cukai ini pada prinsipnya baik, kerana purpose dia dengan izin yang betul ialah untuk cool down spekulasi atas tanah. Tapi saya ada masalah dengan kadar 30% bagi 3 tahun. Ini adalah memang keterlaluan. Kadar sepatutnya ialah 30% property gain tax selama 2 tahun. Ini adalah apa yang patut. Kerana walaupun kita boleh memberhentikan spekulasi tanah dengan kadar yang tinggi, kita tidak patut menjejaskan ekonomi sektor tanah. Dengan izin, setting a tax rate is a balancing act. You have to be firm and fair, but not primitive. Di sini saya rasa Barisan Nasional telah memangsakan sektor tanah, dan ini ada banyak implikasinya dalam ekonomi negara kita. Sektor tanah menyokong lebih kurang 400,000 pekerjaan direct indirect. Impak sektor ini menyeluruh. Dia menyentuh sektor industri seperti semen dan besi. Dia menyentuh sektor guaman, sektor accountant, dan paling penting dia menyentuh sektor banking sektor. Kalau kita bubuhkan RPJT yang tinggi yang tak munasabah, ya, impak dia kepada economic slowdown akan berlaku. Jadi kita kena prihatin. Memang kita nak stop spekulasi, tapi jangan keterlaluan. Saya harap Kerajaan Barisan Nasional mengkaji semula kadar RPJT yang lebih munasabah. Baik sekali mengikut kadar sebelum 2007 yang lebih adil. Baik, Tuan Speaker, saya sekarang ke bahagian ketiga lah saya ni.
tentang menyentuh sedikit tentang isu GST. Kelana Jaya, boleh minta 2 Boleh, minit? boleh. Terima kasih Kelana Jaya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Kalau kita ikut teori-teori ekonomi, maka ia katakan sumber itu ialah terhad. The scarcity of resources is always a fact. Tapi nampaknya dari segi agihan sumber dana dan juga peruntukan kewangan kepada kementerian tertentu, kita rasa kita telah mencapai satu rekod. Rekod yang terbaru ialah peruntukan untuk kementerian untuk Jabatan Perdana Menteri. Kalau mengikut rekod yang bagi tahun-tahun yang lepas, kita dapati perbelanjaan untuk Jabatan Perdana Menteri telah melambung turut menurut. Tahun 2008 6.91 bilion. 2009 10.19 bilion. 2010 11.88 bilion. 2011 15.62 bilion. Dan pada tahun yang lepas 2012 13.72 bilion. Tetapi untuk kali ini bajet 2014 ia telah melambung kepada 16.45 bilion. Adakah peruntukan sumber yang terhad itu digunakan semata-mata untuk menjaga supaya membolehkan Perdana Menteri untuk membina citra dan imejan sendiri sebagai Perdana Menteri yang paling popular tetapi atas beban rakyat? Apa pandangan? Terima kasih Jurutu. Ya, saya nak kata ni, kalau kita buat RPJT, kita buat semua income tax reform, kita cari lebih dana, kita pakai GST, tiap-tiap kali semua ni pergi kepada Perdana Menteri yang mampuslah kita. Dia tidak masuk akal. Macam mana kita susah payah cuba cari fiscal policy yang balance, dan Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, ya, bukan Perdana Menteri lah, maaf, Jabatan Perdana Menteri terus menggunakan lebih dana tiap-tiap tahun. Sebab setahu saya, Jabatan Perdana Menteri tak ada hospital, dia tak ada sekolah, dia memang tak ada betul-betul fungsi selagi daripada sebagai Perdana Menteri chair the meeting untuk kabinet, pakaikan duit sedikit sini sana untuk program-program. Dapatkan dana sebanyak 16.3 ke 16.4 bilion, ini terlalu besar untuk satu jabatan yang tidak ada fungsi, core fungsi, ya, fungsi yang prinsipal. Jadi apa yang saya tahu, yang lebih merunsingkan apa yang Julton kata itu saya support, tapi yang lebih merunsingkan ialah developmental expenses untuk Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri adalah 10 bilion. Developmental expenses daripada Jabatan Perdana Menteri adalah discretionary spending. 10 billion of discretionary spending, that has to be a record, ya, yang betul. Saya ingin rakamkan persetujuan saya pada dengan Julton apa yang dicakapkan. Baik, izinkan saya ke bahagian ketiga saya, itu menyentuh sedikit tentang GST, tapi saya tak nak cakap tentang secara terperinci lah isu-isu itu sudah didebat oleh banyak rakan-rakan kita. Yang penting, yang betul, saya hairan. Setahu saya, ahli-ahli Dewan yang mulia ini daripada Barisan Nasional telah banyak menampilkan diri mereka sebagai pakar GST. Kinabatangan cakap tentang GST macam expert. Padahalnya, setahu saya, kebanyakan ahli-ahli Dewan yang mulia ini dari Barisan Nasional banyaknya pakar-pakar politik. Ini yang paling mengherankan. Kalau pakar-pakar politik, tidak sedarkah mereka bahawa banyak kerajaan yang melaksanakan GST telah kalah dalam pilihan raya seterusnya? Oleh itu, saya berterima kasih pada Barisan Nasional kerana mengambil langkah bijak melalui GST pada kadar 6%, kadar yang terlalu tinggi, untuk bersedia kalah kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya GE14. Terima kasih banyak pada Malaysia. Yang dipertua, apa yang tidak banyak dibicarakan tentang GST adalah impak GST ke atas inflasi. Mengikut CIMB, dengan adanya GST, inflasi bakal tambah, bukan inflasi jadi, ya. Inflasi bakal tambah naik 2%.
Ini sangat merunsingkan. Kerana kadar rasmi inflasi negara sekarangnya walaupun pada tahap 3%, kadar rasmi, kita semua tahu kadar rasmi inflasi ini bukan kadar inflasi yang benar. Kalau kita pakai indeks yang main-main lah, kita panggil indeks Big Mac, kita pakai indeks Big Mac ini, kita tahu inflasi ini jauh lebih daripada yang dipamparkan oleh kerajaan. Inflasi sebenarnya lebih kurang 4 sampai 6%. Kalau kita masukkan kos perumahan dalam basket of goods untuk CPI, kadar inflasi sebenarnya lebih tinggi. Tapi tak apa, untuk perbahasan ini, saya akan pakai kadar inflasi kerajaan pada kadar 3%. Dengan GST dilaksanakan pada 2015, tambahan inflasi mengikut CMB Research adalah 2%. Maknanya, pada tahun 2015, inflasi negara akan naik ke 5%. Saya nak kata, perkiraan 2% inflasi tambahan ini, dengan izin, adalah berdasarkan satu assumption bahawa GST dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa penipuan, tak ada fraud, dengan izin, tak ada double rebates. Kalau GST dilaksanakan dengan baik sekali, tak dapat ketirisan apa-apa, tak ada, dia naik 2%. Tapi saya tak percaya GST ini boleh dilaksanakan dengan baik. Sebab rekod pentadbiran kerajaan Barisan Nasional menunjukkan selalu cakap satu, enforcement satu. Kalau dia tak boleh laksanakan dengan baik, tambahan inflasi bakal melambung ke 5% tambahan dia yang dipetua. Satu perkara lagi, subsidi. Saya tak nak bincang panjang lebar tentang subsidi, tapi saya cuma nak buat satu observation bahawa potongan subsidi selalunya menambahkan inflasi. Apa yang kita faham daripada macroeconomics, apabila subsidi ditarik, kadar inflasi akan naik. Ini kerana subsidi yang terpenting itu subsidi minyak petrol. Bila ditarik balik minyak petrol, subsidi untuk minyak petrol, semua kos barang akan naik, menyebabkan inflasi naik. Apakah kadar inflasi itu? Kita pakai, katakan conservative value 1% saja naik, ya? Jadi apabila kita tambah, kita balik kepada basic mathematics. Tadi saya dah kata, dengan kadar 3% inflasi rasmi kerajaan, tambah 2% lagi daripada GST, inflasi GST, tambah 1% daripada potongan subsidi, itu dah sampai 8%. Tambah lagi 3% daripada bad management, kita sampai kepada tahap 9%, ya? Ya? Bila kita tengok semua ni, ini sangat merunsingkan. Sebab pada tahun 2015 kita akan menghadapi potensial kadar inflasi yang paling teruk sekali pada tahap 9%. Ini adalah amaran yang saya ingin bangkitkan, bukan untuk hantam Barisan Nasional. Harapan saya ialah pada bajet tahun hadapan, kalau kerajaan betul-betul berniat untuk menolong rakyat, sila atasi isu ketirisan, pembaziran dan korupsi dulu. Nasihat saya, ambil langkah proaktif, potong perbelanjaan, perkhidmatan dan perbekalan sebanyak 10% dari kesemua kementerian. Jangan tambah lagi, kalau boleh, untuk Jabatan Perdana Menteri. Potong banyak sikit, potong 8 bilion boleh lah. Saya rasa jultungkan sokong, ya. Apa yang kami showkan adalah semua dalam belanjawan Pakatan Rakyat 2014. Jadi saya mengesyorkan kepada kerajaan, baca kita punya belanjawan 2014. Kalau nak tiru lah, itu tak penting. Yang penting, kalau tiru pun boleh jaga kepentingan rakyat, saya rela. Jangan susahkan rakyat. Yang betul. Dan saya yang betul, saya asal daripada Kelantan ni, saya nak bagi pesanan sedikit pada Barisan Nasional, cara Kelantan lah. Saya nak kata, bol lah susahkan rakyat. Okay? Bol tu maknanya berhenti. Dan yang paling penting tu, boleh memang lah, nak habis dah ni. Yang penting tu, tapi yang paling penting, boleh mencelah sikit. Boleh. Kuala Kangsar. Bukan Kuala Kangsar, Kelantan Jaya. Saya Kuala Kangsar. Oh, okey. Terima kasih. Jelas sebentar.